إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى بأثره إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu semua mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Wahai sekalian manusia, hendaklah kamu semua bertakwa kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan darinya diciptakan pasangannya, dan dari mereka berdua dia tebarkan lelaki dan wanita yang ramai. Dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah yang kepadanya kamu meminta hubungan silaturahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah kamu berkata yang benar. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sesungguhnya dia telah mendapat kemenangan yang sangat besar. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu haznan idza syi'ta sahla. Wa aqulu wa billahi at-taufiq. Malam ni insya-Allah kita sambung bacaan kita berkenaan buku Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Sambungan dia pada muka surat 105 ya. Minggu lepas kita baca sikit berkenaan tu tentang nama-nama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi ulama berselisih pendapat tentang nama-nama Nabi ni kan. Ada yang kata sampai 1000. Dia kata 1000 nama Allah, 1000 nama Nabi, dia kata kan. Jadi macam-macam kaulnya kan. Sampai kan kalau kita baca, maknanya dulu dalam cetakan Quran, cetakan India, ditulis di muka depan 99 nama Allah Ta'ala, di kulit belakang tu ditulis 99 nama Nabi SAW. Quran tu kan dulu cetak, sekarang dah tak ada dah. Begitu juga dulu di sebelah kiblat dinding Masjid Nabawi itu kan, di sebelah kiblat di dinding tulis 99 nama bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tak sahih pun, dan sudah dinasihatkan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala. Alhamdulillah, kan sudah dipadam pun, tak ada dah sekarang. Di sebelah dinding sebelah kiblat tu kan dah tak ada dah. Mungkin dulu kalau siapa-siapa yang pergi dulu dia perasan lama dah ni cerita ni kan. Mungkin masa kita pergi dah tak ada dah. Jadi macam tu. Jadi maknanya cerita. Jadi Syekh Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala dia cerita, dia mari dalil yang sebut tentang nama Nabi ni ada berapa, kan, yang sahihnya berapa. Jadi banyak ulama berselisih pendapat tentang nama-nama tadi kan. Tapi berdasarkan dalil yang sahih apa semua sebenarnya tidak banyak pun. Tak banyak. InsyaAllah kita akan baca tentang itulah, tentang nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak apalah, saya rasa tak salah kalau kita ulang perenggan yang kedua minggu lepas tu kan.
Di antara namanya adalah Muhammad. Inilah nama baginda yang sangat masyhur. Mana ada lagi nama-nama yang lain. Dalam Al-Quran adalah surah Saf, kan? Surah Saf ayat 6. Ya, surah Saf ayat 6, ayat-ayat yang ke-6 tu kan. Ketika Nabi Isa alaihissalam disebut bahawa ada nabi yang akan datang selepasnya, itu Ahmad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa id qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin. Surah nombor 61. Assalamualaikum. Surah nombor 61 ayat 6. Cerita Nabi Isa alaihissalam, dia bawa khabar gembira bahawa ada rasul yang selepasnya, itu nama dia Ahmad. Dia pada buat lagu Ya Hanana, dia buat lagu kan, asal Ahmad Muhammad semua tu kan. Macam tu, ya Allah. Dia pun ingat selawat, bukan selawat pun, nyanyi kan begitu. Bukan selawat kepada Nabi. Itu bukan lafaz, bukan lafaz selawat yang diajar oleh Nabi pun, kan. Hak tu senang sangat nak hafalnya. Ya, Nabi dia ajar kita supaya kita berselawat kepada dia dengan lafaz yang dia ajar tu pun tak rasa tak sedar. Sebab apa? Sebab syaitan dia tak tolong bantu. Dia tak sedar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selawat Ibrahimiyah tu kan yang kita duk baca dalam solat tu. Ini dia. Baik. Itu cerita dia. Dan ingatlah sewaktu Nabi Isa bin Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ni adalah rasul kepada kamu semua, yang membenarkan bagi apa yang ada di hadapan gue ni sebelum dia, iaitu Taurat. Sebelum Nabi Isa, iaitu kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa AS, iaitu Taurat. Maksudnya bukan selepas Nabi Musa tu terus datang Nabi Isa, tak, ada Nabi-Nabi selepasnya. Cumanya mereka mengamalkan Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa AS, hinggalah diutuskan Nabi Isa AS, diutuskan kepadanya Injil pula. Dia beritahu, aku ni orang yang membawa kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang selepasku, namanya Ahmad. Namanya Ahmad. Tatkala datang kepada mereka bil bayyinat, rasul bawa penjelasan, bukti-bukti, mereka berkata ini adalah sihir yang nyata. Itu dia cerita dia. Baik. Seperti telah kami terangkan, yakni kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, berdasarkan dalil-dalil yang jelas. Dalil-dalil ini bukti-bukti, nas lah, kan? Yang jelas pada kitab kami itu Jala'ul Afham fi Fadlis Salawati Wassalam ala Khairil Anam, iaitu Al-Jala' Al-Afham, maksudnya memberi penjelasan yang jelas, kan? Jala' Al-Afham, Jala' ni jali, ya, menjelaskan kefahaman tentang fadilat berselawat dan memberi salam ke atas sebaik-baik anam. Anam ni makhluk lah. Khair sebaik-baik, al-anam makhluk, sebaik-baik makhluk. Ia adalah kitab tunggal di bidang itu dan belum pernah ada yang sepertinya, kata Ibnu Qayyim. Ini kitab yang pertama yang aku rasa yang cerita tentang kelebihan berselawat dan bersalam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Di dalamnya kami jelaskan hadis-hadis tentang salawat dan salam kepada baginda sallam dari segi sahih, hasan, dan yang cacat ni dhaif lah, sama ada dhaif ataupun palsu. Yalah, Ibn Qayyim ni manusia biasa, ulama yalah, bukan maksum. Ada juga hadis-hadis yang dibawa, hadis yang dhaif semua kan. Hatta apa yang kita akan baca selepas ni, 2-3 muka surat lepas ni pun mari kisah Nabi Musa AS yang mengidam. Dia kata mengidam ni macam teringin untuk jadi umat Nabi Muhammad SAW. Tapi hadis tu sebenarnya tidak sabit. Ataupun kata Syekh Alwi bin Abdul Qadir As-Saqaf, dia musyrif mauqi' ataupun website Ad-Durr Al-Asaniyah tu, dia kata kadzibun mawdu', dusta dan palsu. Tak maksud manusia kan. Hadis tu, cerita tu, kisah tu disebut dalam kitab Tafsir Al-Baghawi, At-Tabari, disebut dalam kisah tu. Jadi maknanya dalam kitab-kitab tafsir pun banyak ada hadis yang bukan setakat dhaif, palsu pun banyak. Jadi musuh-musuh Islam dia gunakan kitab-kitab Islam ni
untuk menikam umat Islam yang jahil lah. Yang jahil kan disebut dan contoh dalam kitab apa nama At-Tabari tentang para sahabat, kan, bergaduh, berebut pangkat dan sebagainya, semua cerita palsu. Tapi kenapa Imam At-Tabari umpamanya dia, kenapa dia sebut dalam kitab dia, dia hanya menunaikan amanah ilmu dengan dia bawa sanad-sanad, jalur perawi hadis dibawa dalam kitab dia, supaya apa? Supaya murid-murid ataupun orang yang selepas dia datang cek balik jalur perawi tadi. Dia dah tahu dah benda tu palsu, tapi dia sebagai menunaikan amanah ilmu, daripada mana dia dapat ilmu itu dia tulis dalam kitab dia dengan sanad sekali. Jadi supaya apa? Orang selepasnya kaji balik sanad A, B, C, D ni, rupanya dalam tu ada seorang yang kadzab, pendusta, dajjal, penipu, maka hadis tu jatuh hadis maudhu' ataupun palsu. Kan? Jadi dalam kitab, kenapa orang tentu ada soalan-soalan orang tanya kan, kenapa dibiarkan kitab-kitab hadis-hadis palsu dalam kitab-kitab sunnah ni? Kenapa ada? Jadi jawapan dia, para ulama kita, dia sebagai menunaikan amanah ilmu, daripada mana dia dapat ilmu tersebut, daripada siapa ilmu dia dapat, tanpa dia meninggalkan nama orang yang dia dapat daripada siapa, daripada A, B, C, D, E sampailah kepada dia tadi. Dia sebut seorang-seorang. Jadi maknanya akan datang panggil ulama jarh wa ta'dil pula akan kaji balik 1, 2, 3 tadi, maka didapati hadis tu palsu. Jadi orang awam, orang jahil biasa ni dia baca, dia ambil je tu je dia, kan? Dia tak belajar macam tu. Jadi agama ni agama ilmu, agama yang mesti kita pelajari. Baik, insya-Allah tentang tu cerita dia akan sampai. Setelah itu kami jelaskan secara tuntas, maksudnya secara lengkap lah, sebab yang menjadikannya cacat pula, dia kata. Kemudian rahsia-rahsia doa tersebut dan kemuliaannya serta kandungannya berupa hukum maupun faedah-faedah. Dia ceritalah rahsia doa tadi, apa faedah dia, fawaid, kelebihan-kelebihan yang terdapat dalam doa tersebut, makna dia dicerita habis dalam kitab Jalalul Afham tu, mana jelas. Saya rasa sudah diterjemah dalam bahasa Indonesia. Jadi alhamdulillah kan, jadi kita dapat istifadah daripada saudara-saudara kita di sebelah sana lah. Dia orang banyak menterjemah buku-buku, kita ambil manfaat. Atau buku yang kita baca ni pun kan, Zadul Ma'ani, buku yang terjemah dalam bahasa Indonesia, alhamdulillah. Nanti dia sekurang-kurangnya kita dapat ilmu juga. Tapi itulah, kalau kita nak baca sendiri takut kita silap faham ke, kan, gitu. Kadang-kadang dia penterjemah dia silap terjemah ke. Hanya kitab Minhajul Qasidin cerita lalu kan dia silap terjemah. Ada tempat-tempat yang dia tersilap ke gitu. Sebab tu nak kena ada kitab asal yang berbahasa Arab ni, kitab asal bahasa Arab ni kita jadikan sebagai sumber rujukan lah, takut tersilap ke apa kan. Kadang-kadang mungkin dia faham silap sini, dia faham macam ni lain kan, macam tu. Kena ada rujukan dia. Yang penting mesti ada sumber asal dia. Lalu dijelaskan tempat-tempat selawat kepada Nabi SAW serta waktunya. Disebut tempat-tempat selawat tadi, waktunya di mana, disebut dalam kitab Jala'ul Afham. Macam dia. Diiringi pembicaraan kadar yang wajib darinya. Kadar yang wajib ni macam mana? Setakat yang wajib dalam solat kan, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ke, Allahumma salli ala Muhammad saja ke, disebut, dicerita. Perbezaan ahli ilmu tentangnya. Perbezaan ni khilaf lah, khilaf ulama tentangnya. Jadi sekarang ni masalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ke, Allahumma salli ala Muhammad ke. Jadi mana khilaf tentu kan. Jadi kita kembali rujuk kepada yang asal lah, iaitu apa yang Nabi ajar, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kan? Tu. Cumanya dalam percakapan biasa kita, kalau disebut Allahumma salli ala Rasulullah, Sayyidina apa semua, Sayyidina ni ketua kita, penghulu kita. Tapi kalau dalam ibadat, dalam solat ni dia tambahlah. Itu. Dan pengukuhan pendapat yang kuat serta menolak pendapat yang lemah, dan kandungan kitab yang sebenarnya melebihi dari sifat yang disebutkan di sini. Jadi contoh dalam perenggan ni nak cerita tentang kelebihan kitab Jala'ul Afham dan fi fadli salawati wassalam ala khairil anam, tentang kelebihan tu. Jadi kalau nak tahu dengan lebih jelas, pergi cari kita ni, baca tengoklah. Kan? Tentang kelebihan. Apa kelebihan berselawat ke atas Nabi SAW? Kan? Itu dia. As-salatu wat taslim. Adapun yang dimaksud
Ni dia nak masuk kepada membicarakan tentang nama Ahmad ataupun Muhammad. Adakah Ahmad Muhammad ni maknanya yang memuji, yang banyak memuji Tuhan dia, ataupun makna dia yang selalu dipuji? Jadi makna dari situ yang akan kita baca lepas ni, dia khilaf kat situ. Ulama berbalah, ulama bahasa lah berbalah, bukan pukul kau aku tak lah maksudnya kan. Yang ni dengan hujah dia semua, dengan dalil dia dari sudut bahasa, bahawa Ahmad dan Muhammad ni makna dia yang banyak memuji kepada Tuhannya, sentiasa memuji Tuhannya. Satu puak lagi pula kata tak, bukan makna tu. Makna dia orang yang dipuji di langit dan di bumi, sentiasa dipuji dulu dan sekarang. Hatta dalam solat kita, setiap harakat gerakan solat kita daripada qiyam sampai ke rukuk dan sujud, kita sebut nama Nabi SAW. Cuma tak secara terang-terangan. Tidakkah kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Hamidah. Maksud ada perkataan Alhamdu, pujian tadi kan, nama. Maksudnya merujuk kepada nama Nabi SAW, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tidakkah ketika rukuk kita membaca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih? Ya, wa bihamdih. Ada riwayat kata Subhana Rabbiyal Azim, dan ada riwayat yang kata Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih. Jangan tolak wa bihamdih tu, ada riwayat. Dua-duanya itulah sahih. Tapi ada kawan-kawan dia belajar Bosqat, dia kata, mana ada, dia kata Subhana Rabbiyal Azim saja, wa bihamdih tak ada. Ada. Belajar lagi. Kan? Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih. Tidakkah kita membaca Sami'allahu liman hamidah? Hamidah, hamim dal. Hamim dal. Kan? Begitu juga ketika sujud, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Tengok, nama Nabi itu sentiasa disebut dalam solat kita. Itu penjelasan. Itu sebab dalam muka yang selepas ni kita akan baca ketika maknanya Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, dia cerita sir, rahsia Muhammad tu. Apa dia rahsia dia? Oh, itu rahsia dia kan? Baik. Ada pun yang dimaksud, yakni bahawa nama Nabi, nama baginda sallallahu alaihi wasallam Muhammad disebutkan secara tegas dalam Taurat. Nama Muhammad disebut dalam Taurat. Dan hal itu disepakati semua orang berilmu di antara orang-orang beriman terhadap Ahlul Kitab, terhadap Al-Kitab, Taurat dan Injil. Kan? Di mana mereka ada sebut nama tu. Cumanya mungkin mereka dah padam dah kan. Dah padam, dah ubah lah. Di antaranya Ahmad. Dan nama inilah yang disebutkan oleh Al-Masih dalam surah As-Saff, surah Saff tadi kan, ayat 6 tu. Kerana suatu rahsia yang telah kami sebutkan dalam kitab kami yang telah kami singgung di atas, dalam kitab Jala'ul Afham tu, fi fadlis salawati wassalam, fi fadlis salati wassalam ala khairil anam, fi fadlis salati wassalam ala khairil anam. Dalam kitab tu dia kata, dalam kitab tu dia disebut rahsia-rahsia yang saya sebut secara ringkas tadi. Apa dia rahsia dia? Itulah dalam solat kita tadi kan, kita baca tu. Ketika qiyam, ketika rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara sujud, ketika tasyahud, kita baca tadi sebut nama Nabi sallallahu. Itu rahsia dia, rahsia Ahmad ataupun Muhammad. Di antaranya pula nama Nabi sallallahu adalah Al-Mutawakkil. Al-Mutawakkil. Itu dia. Apa makna mutawakkil? Maksudnya yang urusan dia, maknanya diberi kepadanya urusan tadi kan. InsyaAllah penjelasan tentang nama-nama ni ada di belakang ni. Dalam 3-4 muka surat di belakang ni, dia akan hurai balik nama-nama yang kita baca ni. Al-Mutawakkil, Al-Mahi. Al-Mahi ni makna apa? Allah padam dengan dia itu kesyirikan. Kan? Sebab tu sebelum wafatnya Nabi SAW, Nabi perintahkan supaya dihapuskan segala berhala syirik tadi di tanah Hijaz. Sehingga Nabi kata tidak dibenarkan ada berhala di bumi Hijaz ini. Itu dia. Sebab tu setelah berlalu masa begitu lama, jarak masa tadi kan, 1000 tahun lebih, hampir 1000 tahun apa semua, syirik tu mula timbul balik di bumi Hijaz. Orang duk puja kubur, orang duk sembah kubur. Kemudian Allah Ta'ala bangkitkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang lahir pada 1115 Masihi itu kan. Dia mengembalikan agama tadi kepada kemurniannya. Dia roboh segala
bentuk-bentuk kubah-kubah yang dibuat di atas kubur yang dipuja orang tadi, kan, kembali membawa tauhid di bumi Hijaz. Itu dia. Al-Hashir. Al-Hashir ni maksud dia yang mengumpulkan orang. Maksudnya Nabi dibangkitkan, yang orang lain tu ikut belakang berkumpul, maksud dia, kan, di padang mahsyar. Al-Hashir, dengannya Allah Ta'ala bangkitkan segala manusia di mahsyar. InsyaAllah bahas tentang tu selepas ini. Kemudian Al-Aqib, Al-Muqaffa, Nabiyut Taubah, Nabiyur Rahmah, Nabi Malhamah, Al-Fatih dan Al-Amin. Ini di antara nama-nama Nabi SAW. Banyak nama dia lah, kan, tu. Tapi tak sampailah beratus-ratus, tak sampailah 1000, kan. Sifat, nama yang menunjukkan sifat bagi Nabi SAW yang memang dia bersifat dengan sifat tersebut. Contohnya Al-Bashir. Saya cerita apa yang kita akan baca selepas ni lah, supaya apa, nanti bila kita baca benda tu dah dalam ni dah, oh, yang kita baca tadi, kan. Ni saya cerita dulu apa yang kita nak baca selepas ni lah. Maknanya macam Al-Bashir. Al-Bashir ni yang membawa khabar yang gembira tentang syurga. Jadi maknanya Nabi SAW bernama Bashir, Al-Bashir, dan dia juga bersifat dengan sifat yang macam tu. Itu dipanggil sifat yang khusus bagi Nabi SAW, bukan sifat yang berkongsi. Contohnya, ada orang selain Nabi SAW nama Bashir. Contohnya anak kita ataupun cucu kita nama Al-Bashir ataupun Bashir nama dia. Tapi nama itu tidak menunjukkan sifat dia. Ada orang nama Halim, tapi dia ni perongah, nama perongah semua tak ada perongah. Mana bahasa Kedah? Allah, ustaz ni orang Kedah. Perongah ni panas baran. Perongos ada tak bahasa dalam perongos? Tak ada. Tak ada, kan? Panas baran. Oh, tu dia. Itu mana nama dia Halim. Abdul Halim. Amboi, nama bagus sungguh. Nama comel baik. Nama ni penyantun. Halim, orang yang lemah lembut, penyantun. Tapi tengok perangai dia tidak, sifat dia tak menunjukkan nama dia. Tapi nama Nabi SAW Al-Bashir menunjukkan sifat dia. Nampak tak? Itu. Tapi insyaAllah, kalau insyaAllah penjelasan lebih jelas lagi apabila kita baca selepas ni lah. Tapi apa yang saya cakap ni apa yang kita akan baca. Itu dia. Cumanya ringkas sikit apa yang kita akan baca tu, nak bagi pembayang supaya senang nanti, kan. Diikutkan pula kepadanya nama-nama berikut: Asy-Syahid, Asy-Syahid, ataupun Asy-Syahid, yang menyaksikan. Tengok dalam bahasa Arab, kan dia ada beza tu, Asy-Syahidu dengan Asy-Syahid. Dari Asy-Syahid Al-Mahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bashir Munir. Asy-Syahid Al-Mubashir, Al-Bashir, Al-Nadhir, Al-Qasim, Al-Dhahuk, Al-Qattal, Abdullah, As-Sirajul Munir, Sayyid waladi Adam, penghulu segala anak Adam, Sahibul Liwa'il Hamd, yang mempunyai liwa' ni bendera lah, bendera kepujian. InsyaAllah huraiannya selepas ni. Sahibu Maqamil Mahmud, serta nama-nama lainnya. Ini nama-nama juga nama-nama Nabi SAW selain daripada Ahmad dan Muhammad. Kerana jika nama-namanya adalah sifat pujian, maka setiap sifat baginda SAW memiliki nama. Sifat Nabi tadi, kan, Al-Bashirun Nadhir, sifat dia menunjukkan nama dia.
Tak berbeza antara sifat dan nama Nabi. Bila sebut Al-Halim ataupun Al-Bashir, memang itulah dia sifat Nabi SAW. Baik. Dia kata di sini, namun harusnya mana mestilah. Harus ni bahasa Indonesia, bahasa kita ni mestilah. Namun dia kata mesti dibezakan antara sifat yang khusus baginya dan sifat yang dominan padanya. Kena bezalah sifat yang ghalib, kebiasaan, dan sifat yang khusus bagi Nabi SAW. Apa dia sifat yang khusus? Nama-nama dia semua menunjukkan sifat dia. Nama-nama Nabi SAW semua menunjukkan sifat dia. Adapun kita, nama-nama kita tak semestinya menunjukkan sifat kita. Ya. Contohnya nama kita apa dia? Farhan, orang yang sangat gembira kan. Bukan selalu dia gembira, kadang-kadang dia berduka cita. Jadi nama dia tak menunjukkan sifat dia, kan? Abdul Ghani, Ghani. Mungkin dia orang paling miskin di kalangan kita. Nama dia tak menunjukkan sifat dia. Adapun Nabi SAW, nama menunjukkan sifat dia dan sifat menunjukkan namanya. Itu dia. Di mana dalam hal ini tidak ada nama yang menjadi kekhususannya. Itu dia. Jadi maknanya bukan semestinya orang lain yang bernama sepertinya bersifat sepertinya. Kan? Orang yang lain yang nama Muhammad tak sebenarnya apa nama dia itu yang terpuji. Barangkali ada yang selalu dikeji kan, yang menyakiti orang lain semua, tapi nama dia Muhammad, macam tu. Seterusnya, Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW menyebutkan kepada kami beberapa nama baginya. Jubair bin Mut'im ni adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ni Jubair ni, Mut'im bin Adi itu ayah dia. Ayah dia ni di antara, ni kita cerita sikitlah tentang kan, nama orang tadi. Jubair bin Mut'im adalah sahabat Nabi. Dia ni masuk Islam 7 bulan sebelum pembukaan kota Mekah. Jubair. Adapun ayah dia Mut'im bin Adi dah lah. Tapi ayah dia ni di antara uzama wa ulama Quraisy, pembesar Quraisy yang sangat dihormati, Mut'im bin Adi. Yang mana ayah dia ni pernah membantu Nabi SAW ketika Nabi pergi berdakwah di Taif. Kan? Nabi pergi berdakwah di Taif selepas kematian Abu Talib, selepas kematian Khadijah radhiyallahu taala anha, pergi ke Taif. Nabi cuba nasib. Berapa puluh kilometer daripada Mekah ke Taif ya. Jalan kaki ke Taif. Sampai di Taif, Nabi sangka dia orang boleh terima dakwah Nabi SAW. Nabi kata, kalau kamu tak terima dakwahku, rahsiakan kehadiranku ke sini supaya tidak bertambah-tambah penindasan kaum musyrik orang-orang Mekah terhadapku. Tapi mereka ni suruh budak-budak baling batu kepada Nabi SAW, baling batu sampai berdakwah Nabi lari kan. Lari sampai tempat Qarn Sa'alib, cerita tentang tu lah. Saya ingat cerita minggu lepas kot, cerita ni kan saya dah sebut kan. Cerita tentang ni kan. Kau tempat lain tak tahulah, tempat lain kat sini kan, pernah tak minggu lepas ni cerita kisah ni? Tak apa, supaya tidak berulang 2 kali kan. Ya, ustaz cerita benda tu ulang 2 kali. Tempat yang sama tapi mungkin tempat lain kot. Kan? Yalah, Nabi lari dalam keadaan sedih yang amat sangat. Kan? Sehingga Nabi sampai di Qarn Sa'alib, Nabi sedar-sedar tiba-tiba Jibril alaihi salam kan? Di ufuk. Dia beritahu, ya Muhammad, sesungguhnya Allah telah utuskan malaikat bukit ini kepada engkau untuk engkau perintahkan dia lakukan apa saja yang kau kehendaki terhadap penduduk Taif ni. Kan? Kalau engkau mahu, engkau boleh suruh dia supaya himpitkan Puak Taif ni dengan 2 gunung kiri dan kanannya. Kan? Engkau boleh, kau suruh.
Maka malaikat bagi salam, malaikat bukit, penjaga bukit tadi kan, dia bagi salam kepada Nabi sallam. Dia kata, ya Muhammad, ya Rasulullah, maknanya semuanya Allah utuskan aku supaya engkau perintahkan aku, in syi'ta an utbiqa alaihimul akhshabaini la fa'altu, kalau engkau mahu aku himpit mereka, aku hempak mereka dengan dua gunung di sebelah ni, nescaya aku akan lakukan. Nabi kata, la, kan, inni arjullah ay yukhrija min aslabihim man ya'budullah wa la yusyriku bihi syai'an. Nabi kata, aku berharap supaya Allah Ta'ala akan keluarkan daripada sulbi mereka zuriat-zuriat yang akan mengesahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang tidak akan menyemutukan Allah Ta'ala dengan suatu pun. Tengoklah hari ini hasil doa dan harapan Nabi SAW apa jadi kepada penduduk di tanah Hijaz sana kan. Semuanya beriman dan mengesahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu dia. Baik, kemudian ketika sampai di Mekah, kan, sampai di Mekah, maka Nabi minta pertolongan Mut'im bin Adi tadi, maka dia bantu Nabi SAW. Maksud kita panggil apa? Suaka lah, suaka politik, kan? Mana sampai di Mekah dia balik sebab takut orang musyrikin tadi ada yang nak pukul Nabi, nak bunuh Nabi kan. Jadi Mut'im tadi pembesar dan orang yang paling dihormati juga di Mekah. Jadi maknanya orang tak berani sentuh Nabi SAW. Sebab apa? Sebab dia di bawah pengawasan, jagaan Mut'im bin Adi. Ketika berlaku hari perang Badar Al-Kubra, dan kaum musyrikin dapat kekalahan dan ramai yang ditawan, maka musyrikin Mekah hantar Jubair bin Mut'im tadi supaya pergi minta kepada Nabi SAW bebaskan tawanan-tawanan Badar. Maka Nabi kata, lau kana syekh abuka al-Mut'im hayyan, kalaulah bapa engkau Mut'im bin Adi itu masih hidup, dia datang kepada aku, kan, minta aku bebaskan tawanan Badar ni, nescaya aku akan lakukan, dengan sebab Nabi kenang balik jasa Mut'im bin Adi tadi. Ini Jubair bin Mut'im ni adalah sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu. Kalau ikut hadis ni diriwayatkan oleh Ahmad bin Jubair, anak dia nama Ahmad bin Jubair bin Mut'im. Hadis ni. Jadi maknanya, katanya Rasulullah SAW menyebutkan kepada kami beberapa nama baginya. Satu lagi saya nak sebut sebelum saya lupa, Jubair bin Mut'im ni juga orang yang pakar dalam nasab keturunan bangsa Arab. Maksud dia bangsa Arab, orang Arab yang nak tahu keturunan dia ni daripada keturunan, bila sebut keturunan ni sekian-sekian kan, contohnya apa nama, contohnya Quraisy nasab dia macam mana, Qahtan nasab dia macam mana, Al-Qahtani kan. Tu keturunan tu. Kan ada yang kitab apa nama, kitab zikir pagi petang tu, Syekh Abdul Wahab, Syekh apa? Wahaf Al-Qahtani kan. Tu Qahtani tu nisbah kepada nenek moyang dia sana tu. Jadi orang Arab ni dia jaga nasab dia sampai aku tak tahulah ke berapa puluh punya nenek moyang tadi. Jadi Jubair bin Mut'im ni dia pakar dalam bab ni. Dia hafal nasab bangsa Arab. Maknanya dia kata, aku dapat ilmu nasab bangsa Arab ni daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dia kata, aku belajar ilmu nasab ni daripada Abu Bakar. Dia orang Arab, dia jaga nasab dia, keturunan dia. Kita ni nasab kita macam mana? Ingat sampai kepada ayah kita. Mungkin tu yang last kita teringat kot, ataupun tambah lagi satu dua, lepas tu tak ada dah. Kan? Sebab apa? Sebab kita tanya ayah kita, dia bagi tahu kita tak tulis. Nanti bila dia dah umur 75, 76, kita tanya, ayah saya lupa nak tulis tu, nama datuk pada ayah apa nama? Dia, aku pun lupa dah, dia kata. Kan? Jadi maknanya kita, itulah. Jadi maknanya orang Arab dia jaga nasabnya tu. Daripada keturunan mana kan, sebab dia berbangga dengan nasab dia. Tu. Baik. Ana Muhammadun. Nabi kata, aku Muhammad. Wa ana Ahmadu, aku adalah Ahmad. Wa ana al-mahi, akulah yang menghapuskan, yakni menghapuskan syirik. Allazi yamhullah. Nabi sebut, Nabi terjemahkan makna al-mahi itu apa? Nabi kata, wa ana al-mahi, akulah al-mahi. Kemudian Nabi tafsirkan al-mahi itu apa? Allazi yamhullahu bi al-kufra, orang yang Allah Ta'ala padamkan kekufuran denganku. Denganku lah Allah padam kekufuran. Maksudnya gitu. Wa anal hasyiru,
dan akulah al-hasyir. Apa dia al-hasyir? Nabi terjemahkan lagi al-hasyir itu dia allazi yuhsyarun nasu ala qadami, yang manusia semua dikumpulkan di bawah kedua kakiku. Apa maksud dia? Manusia duduk bawah tapak kaki Nabi? Kata bukan maksud dia macam tu. Maksud dia kan, Nabi ni bila Nabi dibangkitkan, kan hadis sebut manusia yang pertama dibongkarkan daripada kubur adalah Nabi SAW. Jadi maknanya selepas Nabi itu, bila Nabi dah dibangkitkan, maka orang lain pun akan dibangkitkan. Itu dia maksud dia. Di mahsyar besok lah. Wa ana al-aqibul ladzi laysa ba'dahu nabiyyun. Akulah al-aqib. Apa dia al-aqib? Yang tidak ada lagi nabi selepasnya. Nabi kita tak ada lah nabi. Kan? Kalau ada pun Nabi Umar lah, tapi tak ada nabi kita. Kan? Sebab apa Umar Nabi kata macam itu? Sebab dia ni mulham. Mulham ni maksud dia, apa yang dia cakap tadi kena tepat dengan wahyu. Dia beberapa perkara yang Umar tadi cakap, turun wahyu sokong dia. Cakap turun wahyu sokong dia. Ubah tempat. Di antara kisah tawanan Badar. Kisah tawanan Badar, Umar kata, ya Rasulullah, kita biar boleh kita pancung tu ya. Kan? Jadi Rasulullah ambil pendapat sahabat yang lain bahawa kita ambil tebusan. Yang tak ada, yang tak boleh nak menebus diri dia, dia ada kepakaran apa, dia ajar anak-anak orang Islam. Ajar mengaji, ajar menulis, ajar membaca. Umar kata, ya Rasulullah, kita pancung semua kepala ni. Pokok ni kalau kita lepaskan dia, besok datang serang kita balik. Kan? Semua lepas tu berlaku perang Uhud apa kan, dia boleh datang balik. Itu dia. Jadi macam tu. Itu kisah apa lagi? Kisah hijab. Hijab kan, Umar ni dia ghirah, cemburu sangat hati dia. Dia tengok kan, ya Rasulullah, ni ada orang duk keluar masuk rumah kau, kita tak tahu orang tu baik ke orang tak baik ke, jadi suruh isteri kau ni berhijab, kau paling langsir ke, tak ada apa, tutup ke, betul pakai tudung apa kan. Turun ayat hijab menyokong Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Itu dia. Jadi maknanya gitu. Al-Mulham dia panggil Umar. Hebat dia kan? Kemudian nama-nama beliau sallallahu alaihi wasallam ada dua jenis lah. Dia panggil anwa' ni jenis lah. Kita dua macam bahasa Indonesia ni. Pertama, jenis yang pertama atau bahagian pertama khusus. Nama ni khusus. Tidak ada yang bersekutu dengannya dalam nama di antara para rasul. Mana ada rasul-rasul sebelum tu nama macam tu? Tak ada. Ada tak? Rasul-rasul yang ramai tadi kan, yang disebut 25 dalam Quran disebut oleh kita, yang lain tak disebut lagi. Banyak. Seperti Muhammad, Ahmad, tak ada. Ni Nabi seorang yang nama ni. Al-Aqib, Al-Hashir, Al-Muqaffa, dan Nabi Al-Malhamah. Al-Malhamah tak ada. Nah gitu. Ini dia seorang yang nama tu. Jenis yang kedua, bersekutu dengannya dari segi makna rasul-rasul yang lain. Maksud sama dari sudut makna dengan rasul yang lain, dari sudut sifat. Dari sudut sifat sama dengan rasul yang lain. Adapun dari sudut sifat yang al-aqib, tiada lagi nabi yang selepasnya. Mana ada pada rasul sebelum tu? Kenapa? Rasul-rasul sebelum tu dia ada nabi selepasnya. Jadi sifat itu tak ada lah pada mereka, hanya ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Al-Aqib kan? Itu dia. Al-Hashir, itu khusus bagi Nabi. Adapun yang tidak khusus, berkongsi dengan rasul-rasul yang sebelumnya, dari sudut sifat, bukan dari segi asal nama. Contohnya Rasulullah, Musa Rasulullah, Isa Rasulullah, Nuh Rasulullah, kan? Hud Rasulullah, utusan Allah. Jadi dari sudut sifat makna ni kongsi dengan rasul-rasul yang lain. Begitu juga nabiyuhu, nabinya lah, nabi Allah. Abduhu, hambanya. Ini berkongsi dengan rasul-rasul yang lain nama tu. Asy-syahid, yang menyaksikan. Al-mubashir, An-nadhir,
Nabiur Rahmah, Nabiut Taubah. Adapun bila diberikan kepadanya nama tertentu untuk setiap sifatnya, nescaya akan melebihi 200 nama. Itu dia lah. Betul, kalau kita nak bubuh semua sifat Nabi tadi kan, nak bubuh nama dia, jadi lebih dari 200 nama lah. Banyak lah sifat Nabi tadi kan, sangat banyak lah kan. Itu dia. Kan Nabi tadi banyak bersedih pun dia juga sifat dia kan. Selalu bersedih, selalu menangis kan. Nabi SAW tadi selalu berdiri malam. Sifat-sifat dia kan. Kalau bubuh nama semua sifat Nabi tadi letakkan sebagai nama, jadi banyaklah nama dia. Tapi tak, kita sebut seperti mana yang disebut dalam nas, yang mana Nabi sendiri sebut tu nama dia, kan? Baik. Seperti As-Sadiq, mana ada nama Nabi As-Sadiq? Tapi memanglah Nabi itu Sadiq, yang benar, yang jujur, Sadiq. Tapi bukan nama Nabi, tak ada pun nama Nabi Sadiq, tapi sifat dia. Nak cerita, bukan semua sifat tu adalah nama bagi Nabi SAW. Al-Masduq, begitu juga sifat dia yang dibenarkan, maksudnya yang dipercayai kebenarannya. Ar-Rauf, apa makna Ar-Rauf? Rauf ni yang sangat lemah lembut lah, sangat penyantun. Dia kurang mana Al-Halim, Ar-Rauf. Ar-Rauf, Ar-Rahim kan. Bila Allah sebut Ar-Rauf, Allah sebut Ar-Rahim kan. Ar-Rahim, yang sangat penyayang, sangat pengasih. Dan semisalnya. Atas dasar inilah sehingga sebahagian orang berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki 1000 nama. Tu dia. Ya, orang kata Allah ni ada 1000 nama. Padahal yang sebenarnya bagi Allah Ta'ala ni, namanya bukan dekat 99 saja. Namanya tak terhingga banyaknya. Kan? Nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala tak terhingga banyaknya. Yang diberitahu pada kita 99 tu, kan? Makna ahsah ada khalal jannah. Siapa yang kira, bukan masuk kira, oh kalau begitu hafal masuk syurga. Tak. Bukan masuk takat hafal saja. Kan? Budak-budak sekolah duk hafal kan, bergema dengan pagi-pagi kat sekolah tu. Pakai duk menyanyi apa? Nasyid. Nas'alukallah ya man huwallahu alladhi la ilaha illa. Tampak habis kan pagi-pagi tu. Dia kata kita confirm dah syurga. Tak, bukan maksud dia macam tu. Bukan maksud man ahsaha, bukan maksud orang yang kiranya masuk syurga, bukan maksud macam tu. Ahsa ni maksud dia faham, dia belajar, dia beramal dengan sifat-sifat tadi, sifat-sifat Allah Ta'ala tadi, dia ikut maksud dia. Dia mengesahkan Allah Ta'ala pada nama-nama dan sifatnya. Dia faham nama Allah Ta'ala tadi kan, dan dia amal ikut apa yang diperintahkan tadi. Itu maksud dia. Bukan kira hafal saja. Bukan macam tu maksud dia. Dan Nabi-Nya memiliki 1000 nama. Ini kata sebahagian orang. Ini tak betul lah. Pernyataan dikatakan oleh Abu Khattab bin Dihyah, namun maksudnya adalah sifat-sifat, bukan nama. Kan? Yang banyak tu bukan nama, sifat. Dia tentang siapa? Abu Khattab Al-Dihyah ni, dia punya biodata bawah tu lah. Biodata dia bawah tu cerita dia bila dia lahir, bila dia meninggal, siapa dia, seorang sastrawan bangsa Arab, pakar sejarah, pakar hadis pula kan. Bawah tu biodata dia. Baik, jelas habis tu kan? Sampai sini faham? Ada soalan? Boleh ya? Kalau tak faham tanyalah. Kalau boleh jawab saya jawab, tak boleh jawab kita carilah jawapannya. Tak susah kan? Kalau jumpa alhamdulillah, tak jumpa memang tak ada jawapan lah. Mungkin jawapan tu ada pada orang lain kan. Nak tanya boleh insya-Allah. Ya. Tak tahu jawapan dia senang saja, wallahu a'lam jawapannya. Pasal penjelasan makna nama-nama beliau, penjelasan tentang nama-nama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Muhammad
adalah isim maf'ul. Nah, tu dia di sini ya nak ceritanya. Muka surat ni, muka surat 109, 110, 111 ni kan. Sampailah muka surat 114 perenggan yang apa nama yang perenggan yang ketiga tu kan, kedua tu. Hak ni semua cerita pasal grammar. Kalau saya baca takut lagi pakat pening kepala. Cerita tentang maf'ul. Kalau siapa yang ada asal bahasa Arab tak apalah. Tentang fa'il, fa'il, tentang isim tafdil. Kan kalau saya baca kan muka surat ni, yang ni kan saya sendiri pun duk fikir beratnya aku nak cerita muka surat ni. Kalau orang yang tak ada asas bahasa Arab. Kalau saya baca mungkin boleh baca macam tu saja. Kan? Abang Razman lu golek kepala lah siap. Dan dia susah sikit. Ini cerita pasal grammar, nak cerita tentang sebenarnya kesimpulan dia muka surat 1, muka surat 109 sampai muka surat 114 yang atas tu. Kesimpulan dia pendek, nak cerita pasal Muhammad dengan Ahmad saja. Sama ada Ahmad dan Muhammad tu makna dia yang banyak memuji Tuhannya, ataupun Ahmad dan Muhammad itu maknanya yang selalu dipuji-puji, selalu disebut-sebut nama dia di langit dan di bumi. Nak cerita tu ya. Tapi dia jadi 1, 2, 3, 4, 5 muka surat lebih. Nak baca ke? Kalau kami nak belajar Ustaz, baca tak ada masalah, saya boleh baca dan saya boleh ceritakan. Tapi nak beritahu orang yang tak ada asal dalam bahasa Arab langsung, fi'il pun dia tak tahu apa dia, macam biskut ke, fi'il ni ke apa ke. Jadi susah lah kan. Isim tafdil tu apa Ustaz? Dan susah lah. Nak saya baca ke? Tak payah. Tak payah kita pergi kita nak faham. Nak faham. Tapi nak ceritanya kesimpulan daripada apa yang saya sebutkan lah tu. Kan? Tapi kalau lepas ni siapa nak cuba baca, dia cuba nak, sebab kita di sini mungkin tak sama kan. Mungkin ramai yang dah lama belajar bahasa Arab ataupun malam ni baru nak mari ke apa ke. Tak sama kita punya ni kan. Jadi mana Ustaz syok seorang-seorang je lah. Ya, Ustaz ceramah, Ustaz seronok seorang-seorang. Ya, Ustaz semangat. Boleh lu ngangau apa Ustaz cakap kan. Dah malam kita dah malam kan. Kita mengantuk. Nah itu dia. Baik, kalau macam tu kita tengok terus muka surat 114. Kan tak apalah. Kalau cuba nak baca boleh baca ilmu kan. Tapi tak faham tanya saya. InsyaAllah saya cuba huraikan dari sudut istilah bahasa grammar lah, grammar Arab ni. Itu dia. Lagipun dia daripada Arab dia terjemah kepada Rumi ataupun bahasa Indonesia ni. Lagi saya nak faham bahasa ni pun saya kena tengok balik yang Arab ni kan. Bukan nak kata Ustaz nak tunjuk kita dia hebat pandai bahasa Arab. Bukan maksud macam tu. Kadang-kadang dia terjemahan dia tu dia jadi macam kita pening-pening sikit, memeningkan kita. Baik tu ya. Cuba tengok muka surat 114. Ahmad bermakna maf'ul. Ini pun ada sikit-sikit, tapi sikit je, jangan bimbang. Maf'ul itu objek. Maf'ul ni yang dipuji. Diri dia tu yang dipuji. Padahal kalau ikut Ahmad ni maksud dia Ahmad yang terpuji. Jadi yang maksud dia yang dipuji lah. Bukan dia yang banyak memuji, dia yang banyak dipuji. Tapi kalau nak terjemah kata dia yang banyak memuji pun dia juga. Dia banyak memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Tapi nak kata yang paling tepat tentang penggunaan lafaz ni untuk apa? Untuk dia yang banyak dipuji. Maf'ul. Dengan demikian kedua nama itu bermakna maf'ul, iaitu apa? Ahmad dan Muhammad yang dipuji. Hal ini lebih mendalam dari segi pujian. Lebih dalam lagi makna dia. Bukan dekat pujian biasa je, yang selalu dipuji. Sangat-sangat dia selalu dipuji kan. Itu. Dan lebih sempurna dari segi makna. Dari segi makna pun dia ni lebih sempurna. Sekiranya yang dimaksud adalah makna fa'il. Fa'il ni pembuat yang memuji. Sekiranya dia kata, sekiranya yang dimaksud adalah makna yang banyak memuji, nescaya akan dinamakan Hamad, bukan Muhammad. Faham?
nescaya dia akan dinamakan dia sebagai Hamad. Kalau dia yang banyak memuji. Tapi oleh kerana dinamakan dia sebagai Muhammad, maknanya dia yang banyak dipuji, banyak memujinya oleh segala yang di langit dan segala yang di bumi. Itu lafaz Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakni orang yang banyak memuji, kerana beliau adalah manusia paling banyak memuji Rabbnya, itu Ahmad. Sekiranya nama Ahmad diberikan kepada beliau SAW kerana keadaannya yang banyak memuji Rabbnya, tentu lebih patut bila disebut Hamad. Hamad yang banyak memuji, bukan Muhammad. Boleh faham tak apa yang saya cakap ni? Boleh ya? Boleh. Tak faham tak apalah, begitu belakang. Tak ada masalah apa. Kita bukan nak habiskan silibus kita. Sebenarnya buku ni ada berapa jilid tahu tak? 6 jilid. Dalam bahasa Arab pun 6 jilid juga. Ya, yang bahasa Arab 6 jilid. Yang ni jadi 7 jilid, ekstra 1 jilid. Enggak, sebab ialah bahasa Arab 2 perkataan, bahasa kita dah 4 perkataan dah. Kan? Daraba Zaidun. Zaid telah pukul. Kan? 3 perkataan kan? Qala, mana apa qala? Dia berkata kan? Dia dah 2 perkataan lah. Jadi macam tu bahasa Arab tadi. Hurufnya lagi banyak lah kita kan. Sebagaimana nama tersebut diberikan kepada umatnya. Itu dah. Umat apa? Kita umat apa? Umatmu Muhammad. Umat yang terpuji. Umat yang terpuji, umat yang dipuji. Begitu pula kedua nama ini diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana akhlak dan keistimewaan terpuji. Daripada dia kecil kan, lahir tadi sampailah SAW wafat kan. Siapa boleh jarah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tak ada siapa boleh jarah Nabi. Allah Taala jaga Nabi tadi. Akhlak dia segala semua. Daripada kecil orang tak boleh nak jadi hujah. Masa kecil-kecil Nabi duk belah dalam kita baca siapa baca sirah Nabi, Rahid Makhtum ke apa nama Sirah Nabawiyah Sahihah oleh Dr. Akram Dia Al-Humari, yang kan kitab Sirah Nabawiyah Sahihah tu kan. Dalam bahasa Indonesia dia panggil seleksi Sirah An-Nabawiyah. Buku hijau tu bahasa Indonesia. Saya beli saya balik baca, saya pun tak boleh faham. Ada di rumah. Tebal tu, kulit hijau. Maktabah apa saya tak ingat dah. Dia punya Indonesia masya-Allah terlalu pekat sangat. Lebih pekat daripada kopi cap gantang kita kan. Ustaz promote kopi cap gantang lah. Itu dia. Kopi cap gantang tu daripada Baling sana tu, Kedah tu. Ada orang Kedah kat sini? Tak ada no. Semua orang sini. Itu dia. Jadi saya lah orang gharib. Gharib lah, ganjil lah kan. Tapi tak boleh nak tak nak cakap bahasa, tak apalah, boleh faham kot. Itu dia. Yang mana kerananya dia berhak diberi nama Muhammad atau Ahmad. Orientalis, mustasyriqin. Tak, orientalis, orang yang mempelajari ilmu Islam daripada barat sana. Dia datang mempelajari ilmu Islam. Dia cuba cari-cari benda yang tak baik. Dia nak kata kepada Nabi SAW, tak ada. Itu dia. Saya belajar subjek difa' anis sunnah, tentang orang-orang barat tadi kan. Dalam bahasa Arab dia panggil apa? Josil apa tu. Dalam bahasa Inggeris tu dia panggil apa? Tulis di bahasa Arab tu macam tu. Jim waw lam dal. Peta sin ha ya ra. Dia nama orang putih tu. Jul tishir. Orang Arab panggil macam tu. Orang putih tu panggil nama apa? Mungkin gul ke apa kot. Kan? Dia ni dia antara seorang yang mempelajari ilmu Islam. Dan dia ada buku-buku dia. Dijadikan sebagai sumber rujukan. Orang yang belajar subjek pengajian Islam tadi. Tapi dia ni orientalis lah. Dia cari, dia tak dapat. Punca dia kata, aku tak jumpa dah Muhammad ni kan. Orang nak jarah dia tak ada. Nak cari keburukan dia walaupun setitik bisa kuman tak ada. Semuanya baik semuanya. Itu Muhammad SAW tadi. Sehingga timbul Salman Rushdie orang gila tu kan. Dia takdir apa? Itu dia. Tulis buku apa, ada satanic verse apa semua Quran tu kan. Dia ni orang gila. Salman Rushdie. Baik. Kerana dialah yang dipuji oleh penghuni langit dan bumi.
langit, di malaikat sana, di bumi, penduduk dunia dan akhirat. Perilaku-perilaku sallallahu alaihi wasallam yang terpuji sangatlah banyak, melewati hitungan orang-orang yang menghitung, dan tak dapat dikumpulkan orang-orang yang mengumpulkannya. Akhlak Nabi tadi kan Allah Ta'ala jaga dalam Quran kan, ketika Allah ajar akhlak, abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma kan, cerita Nabi Muhammad SAW turun ayat ajar Nabi, kan? Itu dia. Allah kata ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Itu akhlak Nabi sallallahu. Nabi Nabi, sahabat kamu tu bukan sesat, bukan orang gila. Dia bukan bercakap ikut hawa nafsu dia. Ya? Dia cakap ikut wahyu. Yang mengajarkannya pula allamahu syadidul quwa, siapa? Jibril alaihi salam, guru dia, ustaz dia. Jibril. Itu dia. Dia akhlak Nabi tadi kan. Kan Allah Ta'ala cerita tentang akhlak Nabi, Allah lapangkan alam nashrah laka sadrak. Itu akhlak Nabi SAW, Allah lapangkan. Banyak ayat Al-Quran cerita tentang akhlak Nabi SAW tadi. Kemudian makna ini telah kami ulas lebih luas pada kitab As-Salatu Wassalam Alaihi, yakni kitab Jala'ul Afham. Kalau boleh dapat tanya Syekh Adi kita, ada tak kitab Jala'ul Afham kan, fi fadl salati wassalam ala khairil anam. Kitab tu nama kitab Ibnu Qayyim tu kan, tu jelas. Adapun di tempat ini kami hanya mengulas kelumit sikit darinya sebagai kondisi seorang musafir. Tu dia, kami nak cerita sikit lah, sebab kita nak jalan jauh lagi ni, nak pergi ke depan, ada lagi 5 ataupun 6 jilid lagi ke depan tu. Jadi kami cerita ringkas-ringkas saja di sini. Kalau nak secara detail terperinci, pergi kepada kitab yang khusus tentangnya, iaitu kitab Jala'ul Afham. Itu dia. Hati yang tidak konsentrasi dan tekad terpecah belah. Itu dia. Jadi maknanya kalau nak yang betul detail lah, pergi ke situ. Hanya dari Allah segala pertolongan dan kepadanya tempat tawakal. Ini dia. Ini cerita tentang kita pergi kepada nama Al-Mutawakkil. Dan siapa ada rasa nak tanya, boleh terus tanya, tak ada masalah apa, ya kan? Tak kisah. Kemudian kita pergi sini kat mana Al-Mutawakkil. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, Muhammad bin Ismail, yang wafat pada tahun 256 Hijriah. 256 Hijriah. Al-Imam Al-Bukhari Muhammad bin Ismail nama dia. Nama dia bukan Bukhari. Jadi berbuat nasi Bukhari, nasi bukan nasi dia pun tak kenal nasi tu. Kan, nasi Bukhari, dia pun tak tahu nasi Bukhari tu. Orang kita yang bubuh nama bagi sedap nasi Bukhari kan. Nasi apa Bukhara, nasi Bukhari. Restoran nasi Bukhari. Kan, dia tak makan nasi tu pun, dia makan roti kot. Dari Abdullah bin Amr, dia berkata, Abdullah bin Amr ni sebenarnya Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu. Dia ni seorang budak muda yang cukup rajin belajar. Kan, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu kata, aku ni, Abu Hurairah masuk Islam lebih kurang 3 tahun sebelum Nabi wafat, tapi dia sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis, 5,375 hadis kan, banyak. Dia kata tak ada seorang sahabat Nabi yang boleh challenge aku. Bukan nak bangga diri, tak lah. Tak ada seorang sahabat yang boleh challenge aku dalam bab hafal hadis kecuali Abdullah bin Amr bin Al-As. Aku hafal, dia hafal. Dia tulis, aku tak erti tulis. Itu dia. Jadi kana yasta'inu bi yaminihi. Kana yasta'in bi yaminihi, dia ni guna tangan kanan dia. Dan dia ni duk tulis. Orang kata kat dia, kau tulis buat apa? Bukankah Nabi itu manusia? Keluar daripada mulut dia segala apa dia kan? Mungkin Nabi tersilap kadang-kadang apa semua.
Mula-mula Nabi kata la taktubu anni ghairal Quran. Jangan siapa-siapa tulis daripada aku selain daripada Al-Quran. Tapi hak tu mansuh. Dimansuhkan maknanya ataupun khas untuk orang yang maknanya dia tadi tidak mencampurkan antara Al-Quran dan hadis. Maka Abdullah bin Amr bin Al-As pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kan saya nak minta izin, saya nak tulis apa yang Rasulullah cakap, boleh tak? Nabi kata uktubu anni, tulislah daripada aku, tidak keluar daripada aku melainkan yang benar saja. Maka Abdullah bin Amr bin Al-As dia ada satu sahifah. Sahifah ni satu kitab. Dia tidur bawah bantal dia. Dia panggil sahifah as-sadiqah. Apa yang Nabi cakap semua dia tulis. Apa Nabi buat, apa dia tulis. Dia panggil sahifah, buku hadis. Abdullah bin Amr bin Al-As ni dia ni, orang ni. Dia ni masuk Islam kecil lagi lah. Ayah dia terkenal kan dulu kan semasa jahiliah kan, memerangi Nabi SAW tadi, Amr bin Al-As. Tapi bila masuk Islam radhiyallahu taala anhu, dia kata qara'tu fit Taurati, kata Abdullah, aku baca dalam kitab Taurat sifatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat Nabi. Dia baca, dia cari kitab Taurat. Pokok Yahudi lah. Kan di Madinah ni kan orang Islam duduk sekali dengan pokok Yahudi. Ada juga Yahudi yang masuk Islam. Contohnya siapa? Ingat tak? Apa dia? Ingat lupa. Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam kan, dia ni ulama Yahudi masuk Islam. Dia kata Rasulullah panggil pokok Yahudi, tengok tanya dah Abdullah bin Salam ni kalau masuk Islam macam mana. Dia menyorok belakang tu. Nabi kata apa pandangan kamu semua terhadap Abdullah bin Salam? Dia orang yang paling baik di kalangan kami, anak orang yang baik di kalangan kami, orang yang alim di kalangan kami, orang yang hebat di kalangan kami, yang hafal kitab kami, yang jaga agama kami. Nabi kata macam mana kalau dia masuk Islam? Dia tak akan masuk Islam gini-gini. Nabi kata keluar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mengucap 2 kalimah syahadah. Inilah dia orang paling jahat di kalangan kami, turunan yang paling jahat di kalangan kami. La tu juga cakap terbalik pok Yahudi tu. Ni cerita. Kan? Tu dia. Baik. Aku baca dalam Taurat tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammadur Rasulullah. Dalam tu ada sebut, abdi wa rasuli, hamba-Ku dan rasulku, yakni utusanku. Samaituhu al-mutawakkil. Dalam Taurat disebut nama Nabi al-mutawakkil, nama Muhammad, nama abdi, nama rasuli, nama Rasulullah, nama al-mutawakkil. Dalam Taurat disebut al-mutawakkil. Laisa bifazzin. Tu dia. Tidak keras, bukannya jenis bengis kasar. Sebab tu kisah Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, dia marilah jumpa Nabi, ziarah Nabi. Sahabat-sahabat ni macam tulah depa. Tak tengok Nabi sehari tak boleh duduk. Tak senang tu, menggelisah duduk di rumah. Nak tengok Nabi juga sehari sekali. Umar dia berjalan, bila dia sampai dekat Nabi SAW, rumah Nabi, dengar bunyi kaum wanita duk ketawa, duk angkat suara tanya Nabi, duk suara dia, dengar suara depa lah. Bising kaum wanita tadi kan. Bila Umar sampai, dia bagi salam kan, dia masuk, dia tengok. Lepas tu bila dia masuk dia bagi salam, bunyi senyap, sepi, bising, tak ada suara dah. Nabi senyum. Nabi senyum, Nabi tak bunyi lah suara dia kan. Ad-Dhahuk, Nabi ni banyak senyum, wajah dia banyak senyum kan. Dikenal Nabi ni seronok, tengok wajah dia orang dah tahu dah dia seronok. Dia kenal wajah Nabi ni marah, tengok muka dia orang dah tahu dah kan. Nabi senyum. Umar kata adhakallahu sinnaka ya Rasulullah. Kan? Semoga Allah Ta'ala sentiasa menyebabkan engkau ni tersenyum ya Rasulullah. Macam itulah adab sahabat dengan Nabi SAW. Pak mentua dia, Umar tu pak mentua dia. Ya, kahwin dengan Hafsah kan Nabi tu kan, Ummul Mukminin. Adhakallahu sinnaka ya Rasulullah. Apa nama kata Nabi SAW kan? Ajibtu, kan? Min haula'in niswah. Macam itulah, aku pelik tengok orang perempuan tu. Umar, Nabi kita kan, bila mereka duduk dekat aku, akan suara mereka kuat, tanya gini. Bila kamu datang pekat senyap habis. Kan? Pekat senyap habis. Sebab takut kat Umar kan.
Umar bila Nabi kata macam tu, ya aduwati anfusihinna atahabnani la tahabna Rasulullah, wahai musuh-musuh kepada diri mereka sendiri, adakah kamu semua takut pada aku, gerun pada aku, kamu semua tidak gerun kepada Rasulullah? Dia berkata, ya Umar, anta afazzu min Rasulillah. Ni kasar, bengis daripada garang, maksudnya garang daripada Rasulullah SAW. Umar ni cuba baca sirah dia macam mana ketika dia jadi khalifah. Seronok kita dengar kisah sahabat tadi kan, dia baca kisah dia, dengar gitu. Ketika jadi khalifah macam tu, orang pakat kecut perut habis, tak seronok langsung. Umar jadi khalifah ni, Umar bangun pula kan, dia kata, wahai manusia semua, sekarang dia kata, kan, aku dengar balagani anna an-nas habu shiddati wa khafu ghilzati, sampai kepada aku berita ada orang kata Umar ni garang, kasar, bengis. Dia kata sekarang tibalah masanya, kan, aku tidak akan membiarkan seseorang menzalimi seseorang sehingga aku letakkan pipinya di sebelah di atas bumi dan tapak kakiku di atas pipinya yang sebelah lagi. Aku tidak akan biarkan seseorang menzalimi seseorang sehingga aku letakkan pipinya di atas tanah dan pipinya sebelah lagi tapak kakiku di atasnya. Maksudnya, tetapi dia kata untuk ahlul afafi, kan, untuk orang yang baik, yang menjaga maruah harga diri tadi, jaga batas-batas Allah Taala, fa ana alyanu ilaihim min azwajihim, aku ni lebih lembut kepada mereka daripada isteri-isteri, kelembutan isteri mereka terhadap mereka. Ada Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu macam tu cerita dia kan. Baik, ustaz dah lajak pitang lain dah. Cerita tu dia kan, dia bila dah mari cerita, ya tak apalah sebagai pengajaran untuk kita apa semua kan. Tu kalau lah pemimpin kita macam tu rupa dia kan, seronok aja kita kan. Kita boleh bully dia bukan dia bully kita bully dia. Aku nak tu, aku nak ni. Macam tu. Saya duk baca kisah dia macam tu. Makan roti yang dah keras tu kan. Roti yang dah keras tu, kemudian dia rendam dengan minyak zaitun. Tu makanan dia. Ketika ingat Amul Maja'ah, hari kemarau kan, zaman Umar pernah berlaku kemarau kan, Amul Maja'ah, tahun kelaparan kan. Dia balik-balik rumah, tengok orang hidang makanan, ada masak sup lembu, anak lembu kan, anak lembu kan orang masak-masak kan, sedap kan. Dia tengok ni, dia kata ni makanan apa ni? Dia kata telah disediakan, telah disembelihkan untuk engkau, anak lembu ni dimasak untuk engkau ya Amirul Mukminin. Dia kata ya Aslam, irfa' anni hadha at-ta'am fa innahu haramun alayya hatta yashba'a minhu atfalul muslimin. Aslam, angkat balik makanan ni, haram ke atasku sehingga anak-anak orang Islam kenyang daripadanya. Umar Al-Khattab, i'tini khubzi wa zaiti, bawa datang kepadaku minyakku dan rotiku. Makanan dia kan. Dia tengok sahabat yang mari ziarah, tengok Umar kata, ta'al, mari makan. Dia kata, ya Amir Mukminin, di rumahku ada makanan yang lebih lazat daripada ini sedang menantiku, yang lebih sedap daripada makanan ni. Innahu ta'amun khashinun, makan ni keras tak sesuai perut aku. Dia kata sahabat. Umar kata, ingat aku tak boleh kah? Ingat aku tak mampu kah nak buat makanan lebih sedap daripada ni? Maka Umar pun sebut resepi masakan tadi. Ada, dia sebut resepi masakan. Kalau aku boleh perintahkan orang supaya disembelihkan anak lembu, maka dilapahkan kulitnya, maka dibuat rempah ratusnya. Dia sebut kawan tu dengar, innaka bi tayyibit ta'am la khabirun ya Amirul Mukminin. Dia kata Amirul Mukminin pakar dalam bab masakan rupanya. Itu cerita dia. Hebat, masya-Allah. Generasi awal umat ini radhiyallahu taala anhum. Itu dia. Nak cari mana orang macam Umar. Baik. Itu sifat Nabi kan, laisa bifadhin, tidak kasar ya, tidak kasar, wala ghalizin, dan tidak keras dan tidak kasar, ghaliz. Maka Allah Taala kata, fabima rahmatin minallahi linta lahum, dengan rahmat Tuhanmu yang manakah engkau bersifat lemah lembut kepada mereka. Allah Taala ajar Nabi kan, walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik, kalaulah engkau ni orang yang keras, bengis, kasar, nescaya mereka akan melarikan diri daripada sisimu. Itu dia, Allah ajar adab akhlak lembut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Itu dia.
Tidak membalas keburukan dengan keburukan. Nabi tak pernah balas keburukan dengan keburukan, tak pernah balas. Itu dia. Bahkan memaafkan dan berlapang dada. Nabi maafkan. Aku tidak mewafatkannya. Itu kata Allah Ta'ala ni. Allah Ta'ala kata kan, aku tidak mewafatkannya hingga menegakkan dengannya millah yang menyimpang. Agama yang menyimpang ni agama apa? Agama Nasara, agama Ahlul Kitab yang telah menyimpang. Maka Allah utuskan Nabi SAW untuk membetulkan agama yang menyimpang itu. Begitu juga agama Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah diselewengkan oleh puak-puak Quraisy. Ingat tak siapa yang menyelewengkan? Ingat tak sirah nama apa? Amr bin Hisham kan? Dia manusia yang pertama mengubah agama Nabi Ibrahim. Amr bin Hisham ke apa? Saya dah lupa dah. Ingin tengok balik. Ya, Nabi kata aku nampak dia sedang menarik berhala dia dalam neraka jahanam tu. Dia pergi satu tempat, dia tengok dia berhala, orang semua berhala, dia pun bawa balik berhala tu. Dia kata ni Tuhan kita. Dia orang yang pertama mengubah agama Nabi Ibrahim AS. Nama apa saya lupa dah. Bukan Amr bin Hisham kot. Nama apa ya? Amr bin Hisham bukan. Amr bin Hisham tu dia Abu Jahal. Kan? Nama dia lain. Tengok balik. Kemudian hingga mereka mengatakan la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling berhak terhadap nama ini, Al-Mutawakkil. Al-Mutawakkil. Itulah sifat mutawakkil, tidak keras dan tidak kasar. Al-Mutawakkil tadi kan. Sebab beliau sallallahu alaihi wasallam tawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah Ta'ala bulat-bulat dalam menegakkan agama dengan tawakal yang tidak bersekutu pada seorang pun. Itu ya. Kan Nabi tak berhajat kepada siapa pun kecuali kepada Allah Ta'ala yang bertawakal. Al-Mutawakkil. Kemudian Al-Mahi, Al-Hashir, Al-Muqaffa dan Al-Aqib. Adapun Al-Mahi, Al-Hashir, Al-Muqaffa dan Al-Aqib telah ditafsirkan dalam hadis Jubair bin Mut'im yang tadi kita baca kan. Al-Mahi adalah orang yang Allah hapus dengannya kekafiran, kekufuran dengannya. Kekafiran tidak pernah dihapus dengan sebab atau ciptaan sebagaimana dihapus dengan sebab Nabi SAW. Sebab Nabi itu diciptakan, maka dihapuskan kekufuran tadi. Beliau SAW diutus saat penghuni bumi semuanya dalam kekafiran kecuali sisa-sisa ahli kitab. Ada beberapa orang yang ahli kitab yang Islam. Di antaranya siapa dia? Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ni innahu rajulun qad ami. Kan, orang tua, dia tua sampai buta, tak nampak, buta dah, tua. Kana yaqra'u kitab Al-Ibrani, dia baca kitab dalam bahasa Ibrani lah. Kan, beragama Nasrani, tapi agama Nasrani pun agama yang mengesahkan Allah Ta'ala. Waraqah bin Naufal, jadi maknanya sepupu kepada Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Ketika Nabi kembali pada Gua Hira tu kan, dalam keadaan ketakutan apa semua, Khadijah kata kan, jangan bimbanglah. Khadijah duduk pujuk dia, jangan bimbanglah, engkau mana ada pernah buat sakit hati pada orang kan, tak ada keburukan yang pernah engkau buat. Engkau sentiasa menolong orang yang susah, orang yang dalam gelandangan, orang yang musafir engkau tolong. Allah Ta'ala takkan kecewakan engkau, Allah Ta'ala takkan menyusahkan engkau. Maka dia bawa Nabi jumpa Waraqah bin Naufal. Maka bila sampai kepada Waraqah bin Naufal, dia pun cerita kepada Waraqah, Nabi cerita kan tentang Nabi pergi ke Hira, berkeluar sana seorang-seorang kan. Datang Jibril peluk dia apa semua kan. Dia kata iqra ma'na biqari, iqra ana ma'na biqari sampai 3 kali kan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Waraqah kata innahu namus alladhi jaa Musa alaihi salam. Itulah dia an-namus. Namus ni maksud dia makhluk yang bersayap. Namus, makhluk yang bersayap yang telah datang kepada Musa alaihi salam. Fa innaka lanabiyyu hadhihi al-ummah, engkaulah nabi umat ini. Fa wallahi kan, dia kata demi Allah,
Tidak ada seorang rasul pun yang datang membawa seperti mana yang engkau akan bawa ini, illa udiya wa udhiya, melainkan dia akan dimusuhi dan disakiti, wa ukhrija, dan akan diusir. Nabi heran. Nabi kata, amukhrijiyahum, mereka nak mengusir aku kan? Nabi pelik kan, sedangkan dia ni orang yang paling dikasihi di situ. Manusia ni di Mekah ni bila disebut nama Muhammad, semua orang kenal. Al-Amin tu kan? Ya Al-Amin. Oh, yang baik tu semua orang puji. Tak ada manusia yang sebut benda tak elok kepada Nabi SAW. Nabi heran lah, mana ada orang tak suka kat dia. Daripada kanak-kanak sampai kepada orang tua tadi kan, semua suka dekat dia. Dia heran lah, takkan kot. Awamukhrijiyahum, kata Nabi SAW kepada Waraqah bin Naufal, dia kata na'am, laitani, kan, laitani, alangkah baiknya ketika engkau diusir oleh kaummu, aku ni seorang pemuda yang gagah. Alangkah baiknya. Tapi masa tu dia nak mati dah tua sangat dah Waraqah bin Naufal tadi kan. Aku akan la'ansuruka nasran mu'azzara, aku akan tolong engkau sungguh-sungguh tadi. Aku akan defend engkau sungguh-sungguh, kerana engkau lah Nabi umat ini. Itu dia. Selang beberapa lama Waraqah pun meninggal. Itu cerita dia, kan? Jadi maknanya cerita kata ada saki-baki orang yang beragama dengan agama Nabi Isa, dan ada juga orang yang beragama dengan agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Di Mekah tu, di antara dia Zaid bin Amr, saya lupa dah nama dia. Ada dua orang macam tu lebih kurang. Dia ni, oleh kerana jarak masa yang panjang di antara Nabi Ibrahim AS dengan Nabi Muhammad tadi, kan, dia ni sebelum Nabi diutuskan, dia tak menyembah berhala. Bahkan dia mencela berhala Quraisy sehingga dia dibunuh. Dia yang boleh, dia kata apa? Rabbi Rabbu Ibrahim. Rabbi Rabbu Ibrahim. Tuhanku adalah Tuhan Ibrahim. Aku tak percaya pada berhala-berhala ni. Tuhanku adalah Tuhan Ibrahim. Dia tak tinggal ibadat apa? Dinu Ibrahim. Agamaku adalah agama Ibrahim. Lupa dah nama dia, dua orang tu, kan? Macam itulah ditanya kepada Nabi SAW tentang orang ni. Nabi kata innahu yub'atsu ummatan wahdahu, atau kama qala sallallahu, itulah dia akan dibangkitkan berseorang diri, tak ada kawan, tak ada, maksud dia bendera lah, tak ada bendera macam tu, tak ada rasul. Cuma itu dia di atas fatrah tu, panggil fatrah tadi kan. Tapi yang hak syiriknya, yang menyeleweng itulah syirik ramai lah. Hatta datuk Nabi SAW, kan, Abdul Muttalib, kena bapa Nabi SAW. Sehingga ada hadis dalam Bukhari, kalau dia tak boleh nak terima hadis tu. Orang kita sebahagiannya, ustaz, dia marah. Dia kata apa ni? Kata Nabi, mak Nabi ni masuk neraka, ayah Nabi masuk neraka. Bukan kita kata, Nabi yang kata, kan? Nabi minta izin kepada Allah Ta'ala untuk mohon ampun pada ibu dia, kan? Allah tak benarkan. Nabi mohon izin kepada Allah Ta'ala untuk ziarah kubur ibunya, Allah benarkan. Ketika orang tanya, ya Rasulullah, di mana ayahku? Nabi kata, abuka finnar, ayah kau dalam neraka. Orang tu sedih. Nabi kita panggil mai, abuka wa abi finnar, ayah kau dan ayahku dalam neraka. Tapi orang kita ni, kan, dia marah semua. Mana boleh, mana mungkin gini kan. Itu agama mereka ni berada di atas agama fatrah. Mana mungkin? Fatrah apa? Dia pun sembah berhala. Yang fatrah tadi maknanya yang macam seorang tadi, dua orang tadi, yang tetap di atas agama Nabi Ibrahim, tidak menyekutukan Allah Ta'ala dengan berhala tadi. Tapi sehingga masuk dalam surat khabar tu, baca artikel panjang lebar cerita tentang ibu bapa Nabi SAW, kan. Dituduhnya pok-pok Wahabi ni kata mak ayah Nabi dalam neraka apa semua. Bukan kita kata, hadis dalam Sahih Bukhari yang tak boleh terima. Dia kata tu dia tak boleh nak terima. Kenapa? Jiwa dia tak boleh taklut, jiwa dia taklut hadis tu, tak boleh terima, kan? Itu macam tu keadaan dia. Al-muhtadi man hadallaha. Itu dia. Sampai di situ. Kat mana kita berhenti dia? Saya habiskan bawah ni lah, yang tak mana dia. Mereka terkelompok kepada menyembah berhala, Yahudi yang dimurkai, Nasara yang sesat, Saibah, Dahriyah yang tidak mengenal Rabb maupun akhirat.
penyembah binatang, penyembah api dan para filosof yang tidak mengenal syariat pada para nabi dan tidak pula mengakuinya. Saya rasa saya berhenti kat sini kot. Sebab kalau saya baca tak seronok juga. Nak kena cerita sikit apa yang kita faham di sini kan. Kita berhenti kat sini ya. Dah pukul 10 kan, betul tak? 5 minit lagi, ada lagi. Itulah, tapi kalau nak cerita tu. Kau ada soalan 5 minit lagi? Ada soalan? Tuan Haji? Tuan-tuan? Puan-puan? Kan, Tuan Abang Razman, tak ada soalan? Kira saya berhenti kat sini kot ya. Boleh ya? InsyaAllah. Allah Subhanahu wa ta'ala menghapus dengan sebab rasulnya semua itu hingga agama Allah unggul di atas semua agama. Ataupun nak habiskan tajuk ni, habis tajuk ni ditambah lagi 10 minit 15 minit lagi kan. Esok pagi esok saya nak musafir jauh sikit ya. Jadi malam ni nak kena ambil telaga sikit ya. Itu dia ya. Ada soalan ya? Ambil apa? Tak, bukan ambil balik kampung. Nak pergi ke pantai timur sana. Ada urusan. InsyaAllah ya. Tak ada soalan apa, kita berhenti sinilah insyaAllah. Dan soalan luar ni pun boleh. Tuan tanya tak ada masalah apa soalan. Apa-apa soalan yang berkaitan dengan agama, insyaAllah. Kan kalau boleh jawab, kita jawab. Tak boleh jawab, sebab apa saya suka pada soalan tu, bukan nak tunjuk kata saya pandai. Saya pun boleh ilmu juga dengan soalan itu. Jadi kebanyakannya ilmu yang kita dapat ni dengan soalan yang orang tanya kepada kita. Tu kadang-kadang benda tu kita tak terfikir. Sebab tu Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala di dalam buku-buku dia kan, dia akan keluarkan soalan-soalan yang kadang-kadang soalan-soalan tu kita tak terfikir pun. Lepas tu dia datangkan jawapan lepas bawah tu. Cuba baca kitab tafsir, ada tafsir surah Al-Baqarah, ada tafsir surah Al-Imran. Itu bukan 30 juzuk tak. Ada tafsir macam itulah, macam Ibn Qayyim. Ibn Qayyim dia ada kitab tafsir yang khusus. Dia tafsir dia merata tempat. Macam tu keadaannya insya-Allah. Tak apalah. Tak ada, kita berhenti di sini. Apa yang baik itu adalah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah silap tu, kekurangan, kesilapan tu kesilapan saya sendiri, dan kejahatan syaitan hendak menyelewengkan kita. Yang sempurna itu hanya Allah Azza wa Jalla. Yang maksum adalah orang yang Allah Ta'ala pelihara. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله تعالى أعلم بالصواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.